Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan menyambung perbincangan kita dalam bab 4 ni, muka surat yang kelima. Okey. Cikgu target sampai bab 4 sahaja. Nanti kalau habis bab ni, kita nak buat revision lah. Persediaan untuk ujian pertengahan kita. Okey. Minggu lepas kita dah belajar macam mana bahagian pembiakan perempuan dan lelaki. So hari ni kita nak tengok pula perubahan fizikal apabila kita telah mencapai akhir baligh lah. So far akhir baligh perempuan ni dia lebih awal berbanding dengan lelaki akhir baligh dia. Jadi kalau akhir baligh tu macam mana sifat-sifat dia kalau dah nampak akhir baligh? Kan, apakah ciri-ciri yang ada apabila akhir baligh? Tengok lelaki dulu. So, lelaki ni kalau dia dah mencapai akhir baligh, mula-mula suara dia. Yang pertama adalah, besarkan sikit ya. Yang pertama untuk lelaki ya. Dia punya peti suara. Apa pendapat korang? Peti suara dia macam mana? Peti suara ni dalam bahasa saintis namanya adalah larynx. Peti suara kita kat sini lah. Kalau peti suara rosak, problem. Peti suara dia akan membesar sikit. Dia akan membesar sebab itulah suara dia macam garau sikit lah. Kalau lah capai remaja kan. Kalau korang lama tak pergi rumah makcik-makcik, setahun ke tak pergi, tiba-tiba dengar suara lain, makcik kata suara kau dah lain lah. Kan, jadi menyebabkan kita punya suara menjadi garau. Menjadi garau. Macam lelaki lah bunyinya. Kan? Okay, now kita masuk bahagian badan. Okay, lelaki ni badannya biasanya dah ada misai. Apa lagi? Janggut lah biasanya. Janggut dah ada sikit-sikit. Masuk form 1, form 2 dah ada. Okay. Ini menunjukkan dia dah mula akhir baligh. Okay, lepas tu adalah selain dekat situ mungkin ada juga bulu-bulu kita dekat bahagian tepi-tepi muka. So, kita boleh beritahu bahawa dia punya bulu-bulu mungkin dah tumbuh ya. Mungkin ada sebahagian tu di bahagian muka. Mungkin juga di bahagian dada dia untuk lelaki dan mungkin bahagian ketiak. Ni salah satu tanda lah dia dah mencapai akhir baligh. Okey. Okey, kita tengok organ pembiakan dia. Ni lebih kepada pembiakan tu lah. Macam testis. Apa jadi pada testis dia? Untuk lelaki, testis ni akan menghasilkan dah mula menghasilkan sperma. Jadi dah mula menghasilkan sperma. Dan dia menghasilkan juga hormon seks sekunder. Maksudnya suara. Kan kulit dia mungkin berbagai-bagai lagi lah, misai. Dia menghasilkan hormon seks untuk lelaki. Lagi apa lagi? Dia ada juga bulu di bahagian sulit dia lah. Okey. Di bahagian sulitnya. Okey. Okey, lepas itu dia punya zakar dan juga dia punya skrotum. Skrotum tu yang pegang testis tu mula membesar. Okey, ni adalah sifat-sifat kalau dia dah mencapai akhir baligh. Dia dah besar dah sikit. Ya guys. Okey, salin dulu. Salin. Kalau tak faham ke apa ke, nanti bagi tahu
Cikgu. Cikgu boleh explain lah sedikit mana cikgu tahu. Okey, Kak dah? Kawan-kawan lain dah? Boleh kita teruskan? Kepada wanita pula. Dah, jom. Kita tengok pula bahagian wanita ya. Kalau dia dah mula akil balil. Biasanya darjah 5-6 perempuan dah mula akil balil. Okey, so badannya pun sama. So bahagian yang tak ada pada lelaki adalah dia punya buah dada dia. So mula membesar juga. Okey, ni untuk pembiakan lah bila ada baby nanti kan. Okey, lepas tu bahagian punggung dia. Okey, bahagian punggungnya juga mula besar lah ya sebab untuk melahirkan baby. Dia akan mula dia mula lebar sikit. Lebar untuk persediaan untuk melahirkan baby. So, badannya lagi ada bulu ketiak juga. Okey, bulu akan tumbuh di bahagian ketiak. Ni lelaki pun ada tadi kan. Okey, tu bahagian badan. Suaranya tak berubah sangat lah, sikit je. Sebab dia punya laring dia tak besar. Besarnya tak sebesar sangat lah macam lelaki. Okey, bahagian perempuan pula, organ pembiakan, ovum lah, ovari. Jadi kat sini, ovari pun dah mula menghasilkan ovum ya. Menghasilkan ovum dan juga hormon seks dia. Okey, hormon seks untuk wanita. Sesuai dengan dia lah kan. Okey, apa lagi? Macam juga lelaki, dia ada bulu akan tumbuh di bahagian sulit dia. Okey, dan seterusnya dia mulalah yang tak ada pada lelaki adalah kitaran. Kitaran head. Nanti kita belajar sikit kitaran head. Kitaran head bermula. Kitaran head hanya ada untuk wanita sahaja. Lelaki tak ada guys. Okey dah, cikgu move ya guys. Nak tanya apa-apa lagi tak? Cikgu move ya. Okey dah, cikgu move. Cikgu mulakan. Okey, now. Okey, now kita nak buat perbandingan antara ovum dengan sperma. Okey. Yang warna merah oren tengah-tengah tu persamaan mereka. Apakah persamaan sperma dengan ovum? Yang pertama, kedua-duanya akan membawa maklumat genetik. Genetik maksudnya mungkin warna rambut, warna kulit, mata dia, darah dia, yang daripada ibunya dibawa oleh ovum, daripada ayahnya dibawa oleh sperma. Masing-masing membawalah sikit-sikit seorang kan. Okey, dan kedua-duanya adalah sel pembiakan seks. Tu yang sama dia.
Itu persamaan mereka. Okey. Perbezaan. Perbezaan sperma ni, satu, dia boleh bergerak dengan ekor dia. Special sikit, boleh bergerak. Manakala ovum tak boleh. Tak boleh bergerak. Cikgu pangkah lah ya. Okey, ni dihasilkan oleh testis. Mana salah yang ini dihasilkan oleh ovari. Senang. Okey, sperma juga dikenali sebagai gamet jantan. Manakala ovum dikenali sebagai gamet betina. Okey, untuk sperma ni adalah sel yang paling kecil tau. Yang terkecil dalam badan lelaki. Manakala wanita ni pula sel yang terbesar dalam badan wanita. Okey. Jadi lelaki ni sperma tu sel paling kecil dalam badan dia. Manakala ovum tu adalah sel yang paling besar dalam badan wanita. Tuhan ciptakan macam tu guys. Okey, dah nampak perbandingan dia? Kalau dah siap juga nak move ke bahagian seterusnya. Dah kaya, kita dah belajar banyak ni sperma dan ovum kan? So, cikgu harap 70% tu korang dah hadam lah pasal sperma dan ovum ni. Okay, now kita nak masuk kitaran head. Alamak, kitaran head ni, perempuan tu bolehlah bayangkan macam mana ya. Lelaki ni susah sikit dia nak bayangkan sebab dia tak pernah melalui dia. Dia tak pernah melaluinya. Tak apa, kita bagi lu definasi. Kitaran head tu macam mana? Okey, peluluhan. Peluluhan ni maksudnya, aku buat dulu ayatnya lah. Peluluhan lapisan dinding uterus. Nanti aku cerita macam mana. Dan darah yang mengalir ya, melalui faraj. Okey. So, faktor mempengaruhi kitaran head selama 28 hari. 28 hari dia akan repeat balik kitaran head dia. 28 hingga 30 lah. Biasa kalau dia normal, kita boleh kira. Maksudnya orang perempuan tu boleh kira lah. Biasanya bila akan datang head lagi. Dia boleh kira. Setiap 28. Okey, apakah faktor mempengaruhi kitaran head? Yang pertama adalah pengambilan nutrien, makanan. Yang kedua mungkin ada perubahan berat badan. Perubahan berat badan secara mendadak. Makan banyak sangat pun juga melibatkan perubahan head. Dan satu lagi adalah perubahan emosi. Emosi tak stabil. Mungkin juga tekanan. Tekanan belajar teruk sangat ke, kerja ke. Jadi menyebabkan tekanan mental. Haikal pernah ke kena tekanan mental Haikal? Dia pernah tak? Ada tak pengalaman tekanan mental? Adakah kawan-kawan rasa pernah kena tekanan mental macam mana? Ataupun tekanan emosi? Contoh, kerja berat sangat, kerja teruk sangat, ataupun kena kutuk ke, kena herdik ke, kita rasa down.
Kita rasa macam menyampahnya. Rasa macam geram sangat. Macam tu. Ataupun buat kerja sampai tak larat. Ada tak? Alamak, dia cepat marah. Alamak, Lia. Ni lah marah-marah sangat. Nanti emosi naik. Tenang-tenang sahaja. Sabar-sabar. Tarik nafas. Hembus. Macam tu dia ya. Nanti cepat emosi. Cepat marah tu emosi juga tu. Nanti kalau teruk sangat tak stabil head dia. Okey, jom. Kita cerita sedikit macam mana kitaran head ini berlaku. Okey nanti kita akan pergi balik kepada nota tu. Okey, now cikgu lukis dululah kitaran head. Ini kita punya lebih kurang lah guys tak cantik lah pula. Boleh lah. Okey, boleh lah ya, lebih kurang macam ni lah ya. Okey, sekarang ni kita cerita pasal kitaran head. So, kita mulakan dengan uterus ni, dinding uterus. Kita mempunyai seorang perempuan tu yang dah berakhir balik mempunyai darah beku ni. Darah beku namanya. Darah beku akan berkumpul pada dinding uterus. Okey, kenapa dia berkumpul? Sebab dia nak tebalkan dinding uterus supaya kalau ada baby tu melekat kat sini lah. Sehinggalah baby tu membesar. Lagi besar, lagi tebal lah dinding tu. Jadi sebenarnya, darah yang ada tu sebenarnya dia untuk tebalkan dinding bagi persediaan kalau ada baby tu akan melekat. Okey, faham tak asal dia? Asal tujuan darah tersebut. Okey, jadi katakanlah kita start dengan baby tak ada. Bila baby tak ada, maka kat sini darah head ini akan terurai. Terurai menjadi darah head. Ni dinding-dinding uterus ni akan terurai menjadi darah head. Sebab dia pun terbina daripada darah juga. Boleh. Dalam ni ada sel darah, ada mungkin sel mati. Mungkin juga ada saluran-saluran yang dah mati ke saluran darah. Dia campur sekali. Maka terurai menjadi darah head. Okey, sampai sini faham tak? Sampai sini okey? Boleh terima? Faham ya? Aikal okey Aikal? Dia boleh faham lah. Aikal boleh faham tak? Okey, maka terurai mungkin untuk beberapa hari, maka dia hilang. Dah habis. Kosong kan? Kosong. Okey. Masa dia kosong ni, saya betulkan balik. Okey, masa dia kosong, maka head dah habis, head akan stop lah. Darah dah habis. Bila darah dah habis, dia mula membina semula sedikit demi sedikit darah ni. Dia panggil menebalkan dinding uterus semula. Kenapa dia nak tebalkan? Sebab dia nak buat persediaan kalau ada penempelan sel untuk disenyawakan ataupun penempelan zygote lah. Kan? Katakanlah kalau ada dah bersedia nanti, zygote akan duduk kat situ. Dia mula menebal. Tapi belum tebal sepenuhnya lagi, dia mula menebal. Okey. Sehinggalah dia betul-betul tebal. Bila tebal nanti, ovari akan menghasilkan ovum. Jadi ovum ni pun akan duduk kat tengah ni. Bersedia untuk menunggu kehadiran sperma. Boleh tak? Kalau sperma tu ada, dia bercantum, maka persenyawaan berlaku dan zygote akan duduk dekat sini.
Zygote tu dia dalam bentuk bulat lu asalnya. Asalnya bulat je. Lepas tu baru dia jadi fetus. Okey. Okey. Jadi sampai kat sini maka perempuan tu tak akan ada head lagi. Kalaulah baby ni ada, maka wanita tersebut tak akan ada head lagi. Darah ni akan tetap mengembang. Mengembanglah sebab dia nak kekalkan baby tu supaya tak jatuh. Makin kuat, makin tebal. Boleh. Untuk penempelan embrio. Tapi kalau katalah persenyawaan tak berlaku, dia belum kahwin lagi kan, maka darah ni akan gugur balik, dia akan ulang menjadi darah haid semula. Jadi darah haid ni akan berhenti sehinggalah adanya penempelan embrio di situ. Okey, faham tak secara khususnya? Secara gambaran kasar tu boleh faham. Macam mana konsep kitaran haid ini. Sebab itu kalau orang nak dapat baby kan orang tanya, darah haid dah keluar belum? Dia kata, belum keluar lagi lah. Kalau belum keluar tu maksudnya ada kemungkinan mungkin dah mengandung. Kan? Tapi tiba-tiba dah keluar darah haid, memang tak mengandung lah. Macam nak mengandung kan? Kalau dia bersenyawa pun, mungkin zygote tu dah mengalir sekali dengan darah haid tu. Jadi maksudnya dia gugur lah awal lagi. Jadi selagi kalau dia ada darah haid, memang dia tak mengandung. Kalau tiba-tiba lambatnya darah haid tak keluar kan, kemungkinan dia dah ada potensi mengandung. Kalau dia dah kahwin lah. Kalau tak kahwin lagi, kemungkinan ada penyakit lain. Okay. So now kita pergi kepada detail dia. Okay, now kita masuk detail dia. So, fasa yang pertama ya. Fasa haid yang pertama. Besarkan sikit lah, senang juga nak conteng ni. Okay, fasa haid yang pertama, tengok dinding tebal kan? Uterine lining wall. Dinding uterine ni akan diuraikan. Ini hari pertama. Hari pertama tu maksudnya dimulanya haid berlaku. Jadi lapisan uterus ni kita panggil terurai. Inilah bermulanya haid bermula. Jadi bila mulanya haid itu namanya adalah hari pertama. Jadi hari pertama ni bukan 1 hari bulan. Haikal ya. Hari pertama ni tak tentulah, mungkin 15 hari bulan ke, mungkin 13 hari bulan ke. Pada masa tersebut dikira hari pertama. Jadi kita buat contoh-contoh ya. Okey, kat sini lah. Katakanlah kita ada jadual kita 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada macam ni kan. Kalender kita lah kalender. So kita ada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan. Seminggu 7 hari kan. Okey, 8 hari bulan, 9 hari bulan. Tiba-tiba hari yang ke-9 ni berlakunya haid. Jadi yang inilah baru dikira hari pertama dia Haikal. Boleh? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalender dah masuk 10, 11. Jadi hari pertama ni merujuk kepada darah haid yang dikeluar. Bukan merujuk pada kalender tu. Boleh ya? Boleh faham ya? Okey. Tengok tak? 1 sampai 5. Jadi kemungkinan dia berlaku selama 5 hari darah haid dia. Bergantunglah guys. Ada yang awal sikit, ada yang lambat sikit. Jadi sepanjang-panjang ini darah haidnya berlaku. Dalam 5 hari lah. Seminggu macam tu. Sebab tu orang perempuan kalau bulan puasa biasa dia akan lebih kurang 4-5 hari dia tak boleh puasa. Betul tak? Memang darah haid dia datang. Okey, dah yang pertama. Okey, yang kedua, bila terurai, apa yang dia singkirkan? Apa yang dibuang dalam darah haid tu? Dalam darah haid ni kita yang pertama kita ada salur darah. Salur darah yang dah mati tu, yang kecil-kecil yang dah mati salur darah tu, dia akan keluar sekali. Jadi darah dengan salur darah ni terkeluar sekali. Satu lagi mungkin juga ovum. Sebab perempuan akan menghasilkan ovum kan. Ovum yang tak disenyawakan ni pun jatuh sekali. Dan ovum yang tidak disenyawakan pun jatuh sekali. Disenyawakan.
Jadi turutlah jatuh sini selama 5 hari tadi. Okey dah. Ikhlas salin? Okey, seterusnya masuk 6 hari. Okey, hari ke-6. Hari ke-6 kita ni, dalam jadual ni hari kalender 14 lah. Hari ke-6 supposed to be sepatutnya darah haid itu dah habis. Kalau dia normal lah, ada juga yang panjang sikit, ada yang awal sikit, dia tak tentu. Tapi secara purata dia macam tu lah. So hari ke-6 atau hari ke-7 ke, biasanya dia akan stop. Jadi darah haid dah tak ada lah, dia boleh solat dah. Maka dinding uterus ni bila dah haid dah habis, dia mula membina semula. Dia mula membina semula dinding tadi. Mula bina semula dan menebal. Jadi dinding uterus ni mula dibina. Alamak, tak cantik lah gajah Mula dibina semula dan juga dia mula menebal. Sambil-sambil dia bina tu, dia akan tebal lah untuk persediaan. Okey, so apakah yang terbentuk? Salur darah akan terbentuk kembali. Jadi saluran darah pada uterus, pada dinding uterus akan terbentuk. Salur darah ni penting lah sebab kalau ada baby, salur darah tu nak bagi nutrien kepada baby tu. Jadi untuk apakah dia menebal? Kenapa salur darah ada balik? Untuk persediaan menerima penempelan zygote ataupun kita panggil penempelan sel yang telah disenyawakan. Sel ni dalam kes ni zygote lah. Zygote ataupun embrio. Biasanya zygote tu berjalan. Tapi yang melekat tu biasanya akan jadi embrio. Dia zygote dulu baru embrio ya. Lepas embrio jadi fetus. Lepas fetus baru jadi baby. Jadi korang boleh buatlah zygote ke embrio tu tak kisah. Okey. Dah sampailah hari yang ke-11. Jom kita kira. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kat sebelah ni kita ada hari yang ke-15, 16, 17, 18, 19. Kalender hari 19. Tapi haid dia, proses kitaran haid ni dah berlaku hari yang ke-11. Jadi masuk yang ke-12, iaitu 20 hari bulan ya. Okey, masuk hari yang ke-12. Apa yang berlaku? Kat sini, kita punya ovari dah bersedia untuk menghasilkan ovum. Maka kat sini, ovum dibebaskan. Sampailah dekat tengah-tengah tu. Dibebaskan pada hari 14. Tengah-tengah ni lah hari 14. Jom kita cek kat sini. Mana hilang? So 12, 13, 14, 15, 16, 17. So hari yang ke-14 ni. Hari ke-14 ni namanya hari dia subur. Perempuan tu subur lah. Subur sebab apa? Sebab adanya ovum dihasilkan. Biasanya mungkin sebelum ataupun selepas. Dalam sekitar inilah. Sekitar inilah guys. Mungkin 13, 14 atau 15. Berlakunya ovum dihasilkan. Jadi proses ovum dihasilkan namanya adalah pengovulan. Ingat ovum, ingat pengovulan. Pengovulan, ovulation. Boleh? Alah, tak cantik pula. V dia. Pengovulan. Jadi pengovulan ni adalah menghasilkan ovum. Pada hari yang ke-14 tu, maksudnya dia subur lah. Jadi kalau perempuan tu dah
kitaran head dia tahu baca, dia boleh kira lah 1, 2, oh bermasuk 20 hari bulan, apa ni? Berapa bulan ni? 20, 21, 22. Maksudnya 22 akan datang ni dah subur dah dia. Dia tahulah yang dia akan menghasilkan oval. Namanya proses pengovalan. Okey, sampai sini okey? Boleh terima? Ke ada apa-apa nak tanya lagi tak? Ada apa-apa juga nak ulang? Ni yang okey. Adam okey. So, apa jadi pada dinding uterus ni? Dinding uterus ni dia akan terus menebal. Sebab ovum dah ada, dia takut-takut ada sperma ke, jadi terus berkembang. Ataupun terus menebal lah. Boleh kata berkembang, boleh kata menebal. Kenapa dia berkembang menebal? Untuk persediaan persenyawaan. Persediaan persenyawaan. Macam tu. Okey, apa itu persenyawaan pula? Persenyawaan adalah pencantuman nukleus sperma dan ovum untuk membentuk zigot. Zigot dulu ya. Bila dia menempel, dia akan jadi embrio. Jadi zigot dulu, dia tergolek sampai dekat uterus, dia akan jadi embrio. Okey, masuk ke hari ke-18. Katakanlah kalau dia bersenyawa, adanya sperma kan. Jadi ini namanya fasa prahid. Maksudnya fasa ini menentukan sama ada adakah dia akan head kembali ataupun dia dah stop. Kalau dah bersenyawa, prahid tak ada head lagi lah. Jadi prahid tu dia ready. Dia nak jadi head ke ataupun dia dah bersenyawa. Faham tak? Dan dinding uterus ni dia terus menebal lagi. Dia terus menebal. Walaupun mungkin tak ada persenyawa, dia tebal juga. Takut-takut ada kan. Akan menebal dan juga dia kaya dengan salur darah. Kaya dengan salur darah. Okey, salur darah ya. Okey, katakanlah kalau persenyawaan berlaku. Kalau persenyawaan berlaku, maka zigot tadi akan berlakunya penempelan embrio. Zigot dah berubah menjadi embrio. Sepanjang dia berjalan tu dia besar kan? Dia golek-golek, dia menjadi embrio. Okey. Penempelan embrio pada dinding uterus. Okey, kalau dia tak berlaku, jadi kitaran head akan berulang. Begitulah. Begitulah hidup kitaran head. Dia akan berulang. Dah faham dah proses kitaran head kita lelaki pun dah dapat faham dah macam mana. Bila dia boleh semayang, bila dia subur dan sebagainya lah. Jadi kalau kita ada emosi tak stabil, mungkin dia mengganggu sedikit kitaran head kita. Mungkin terpanjang ke, terpendek ke, ataupun kejap ada, kejap tak ada. Emosi tak terganggu. Emosi kita terganggu ya, dia mempengaruhi. Okey. Kalau dah settle, cikgu nak masuk yang seterusnya.
Okey dah, tak ada. Cikgu move ya. Okey, jom. Okey, now kita tengok kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Jadi untuk perempuan, kita kena uruslah diri kita semasa haid. Kenapa tahu? Sebab untuk memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti mikroorganism seperti bakteria, kulat dan sebagainya. Jadi sentiasalah menukar tuala wanita dalam 3 atau 4 hari sekali untuk mengelak jangkitan ini. Dan kalau rajin, mandilah kerap sikit ya. Lagi bersihlah badan kita. Okey. Okey, now kita nak bincang pula persenyawaan dan kehamilan. Bila dah senyawa, katakanlah bersenyawa, mestilah berlakunya kehamilan kan? Okey, mula-mula apa dulu yang ada? So kat sini masuknya sperma lah. Ni cikgu tak nak bincang lah guys sebab korang dah faham kan. Cikgu terus bawah ni lah ya. Bawah ni lah senang. Sebab kita dah bincang-bincang dah sebelum ni. Okey, kita terus cerita pasal embrio ya. Maksudnya daripada zygote. Embrio ni yang melekat tu lah pada dinding uterus tadi, menempel dan akan terus berkembang menjadi fetus yang menyerupai bayi manusia. Fetus ni sebenarnya dah bayi dah pun. Cuma dia belum dilahirkan. Jadi kalau fetus dilahirkan, terus jadi baby lah. Okey. Jadi proses ini dikenali sebagai kehamilan. Jadi check lah kalau nampak. Mungkin perut mak pun dah besar. Okey, selepas lebih kurang kira-kira 38 minggu ataupun 9 bulan 10 hari, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Okey, so now kita tengok bila hari dia mula menempel, minggu 1 hingga minggu keempat ataupun bulan pertama lah. Bulan pertama, apa yang akan berlaku 4 minggu ni? So, terhasilnya tangan. Adanya tangan. Adanya kaki. Okey, terbentuk. Macam dinosaur. Betul macam dinosaur. Anak dia lah kan? Dan embrio tu ada ekor. Macam Haikal cakap dinosaur tu memang. Embrio ni ada ekor. Okey. Dia mempunyai ekor. Kita sekarang ni memang ada ekor pun Haikal. Tulang yang sekrum kita kat bawah ni memang ada ekor. Tulang, kita punya tulang rangka, ujung sekali dekat punggung tu memang ada ekor sikit. Pendek lah. Cuma dia menjadi tulang. Dia tak keluar lah macam ekor kan. Cuma kalau kita jadi tengkorak, kita nampak lah ekor tu. Bedah nampak lah ya. Tengkorak yang ujung kat punggung tu memang ada sikit lah. Tapi tulang lah. Tulang ekor. Okey. Minggu yang berikutnya. Nampak tak? Dia dah ada telinga sikit tu. Maka kat sini adanya hidung. Apa lagi ada? Telinga. Lagi? Dan kita nampak ada jari-jari dah sikit kan? Betul tak? Jari-jari kelihatan. Dah ada jari-jari. Okey Haikal, boleh cikgu move? Okey, next. Dah nampak ekornya dah hilang tu. So, sekarang kita dah nampak embrio. Masih lagi embrio ya. Embrio kelihatan seperti bayi dah. Bila scan, kita nampak lah warna macam bayi dah ya. Okey, bila dah nampak macam bayi, embrio ini dah bertukar. Okey, kini dipanggil sebagai
Okey, sebagai apa? Sebagai fetus. Okey, minggu berikutnya fetus pun semakin matang. Fetus akan semakin sihat. Semakin kelihatan. Sebab makin besar dah kan? Makin besar. Jadi, dah jadi baby lah ni. So, minggu terakhir, fetus terbentuk dengan lengkap dah. Terbentuk dengan lengkap. Okey, nanti kepalanya mesti bergerak menuju ke cervix. Badannya bergerak dan kepalanya dia punya kepalanya akan menuju ke faras tu namanya cervix. Ke arah cervix, ke arah rahim tu lah sebab nak ready nak keluar. Okey, lepas tu air namanya, air tumbuhan, air apa namanya? Air ketumban air ketumban. Air ketumban tu adalah amnion. Amnion tu dalam ni namanya amnion. Amnion akan pecah dan cecair ataupun bendali amnion. Okey, bendali amnion akan dikeluarkan, dibebaskan. Jadi baby ni memang hidup dalam cecair amnion. Jadi kalau dia tak keluar-keluar, air ketumban betul. Kalau dia tak keluar-keluar, nanti baby tu akan makan air ketumban, akan makan bendali amnion ni. So kalau makan apa jadi? Kalau makan, dia dah mula-mula berak tau. Dia makan nanti bila berak dalam air tu juga, maka dia akan makan najis dia sendiri. Bila makan najis dia sendiri, maka dia badannya dah toksik lah. Sebab itulah jadinya penyakit kuning tu. Kalau penyakit kuning turut sangat, kemungkinan besar dia dah makan banyak amnion yang toksik. Sebab dia dah besar kan, dia dah mula makan. Sebab itu kena check lah betul-betul baby besar ke tak, kena kira betul-betul. Kalau besar kena push lah keluar. Supaya dia tak makan najis dia sendiri. Okey, kemudian apa jadi? Kalau dah cukup matang, kalau dah pecah ni kan. Jadi fetus ni dia kena ditolak keluar ya. Dari uterus ke faras lah. Dan seterusnya dah keluar daripada badan. Macam itulah proses kita semua, termasuk awak, termasuk cikgu pun dulu macam itulah prosesnya di baby. Macam mana? Senang tak korang rasa? Tuhan ciptakan macam ni lah kehidupan kita ya. Haikal, tak Haikal ya? Sebab itulah kita kena berterima kasih lah kepada mak-mak kita. Okay, nanti akan datang pun dia pun akan jadi mak jugalah. So dia pun akan melalui proses yang sama. Okay, dah salin? Boleh cikgu move? Nak salin? Okay.
Okey, dah jom. Kita nak masuk ke pentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey, kita tengok sikit nama-nama yang ada dalam perut ibu mengandung, ya. Okey, mula-mula kita ada plasenta. Plasenta ni lah. Ni. Terdiri daripada tisu-tisu, dalamnya ada embrio, tempat pertukaran nutrien dan oksigen. Tu namanya plasenta. Seterusnya tali pusat. Nampak tak tali pusat? Tali pusat ni mesti dia berhubung dengan plasenta. Jadi kita punya makanan nanti, kita punya makanan daripada plasenta ni akan masuk ke pusat. Sebab itulah mak-mak dia tak bolehlah isap rokok. Tak bolehlah minum alkohol ke, nanti efek pada baby. Tali pusat. Lepas tu kita ada dinding uterus. Ni dinding uterus yang orang kata apa ni, menebar tadi. Inilah. Dia sedang memegang baby tu. And then ni namanya amnion. Amnion tu yang kulit luar dia tu. Ni amnion kat sini. Ni amnion. Yang warna biru tu namanya cecair amnion. Bendali amnion ni warna biru tu. Okey, ni baby ni fetus lah sebab dia belum keluar lagi, nama dia sebagai fetus. Itu je. Itu sahaja. Okey, kita buat sikit lagi guys ya. Ada masa lagi kan? Kalau ikutkan cikgu habis kat atas ni je untuk hari ni. Tapi ada masa lagi guys, kita buat sikit lagi alang-alang ni. Okey, now kita tengok faktor mempengaruhi perkembangan fetus. Apakah faktor mempengaruhi perkembangan ataupun kesihatan mereka? Sebagai ibu bapa akan datang, korang kena pastikanlah benda ni sesuai. Okey, yang pertama adalah nutrien. Nutrien yang pertama kena makan adalah serat. Untuk mencegah sembelit. Sebab apa? Kalau tak kita sembelit, baby ada kita push najis kan? Takut terkeluar sekali dengan baby tu. Jadi kena makan benda-benda yang tak sembelit lah. Bijirin, serat, sayur, buah dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Seterusnya kita kena makan ferrum. Ferrum ni adalah zat besi untuk tambah darah. Ni pembentukan hemoglobin ni tak darah lah. Untuk tambah darah. Contohnya makan hati. Makan apa lagi? Ikan. Mungkin daging. Mungkin kerang. Benda-benda yang boleh menambahkan darah. Ferrum, ya. Yang keterusnya adalah kena makan karbohidrat. Karbohidrat. Dan kalau boleh kena makan lemak juga sikit. Kenapa kena makan karbohidrat dan lemak? Sebab apa? Sebab untuk mengekalkan tenaga harian. Sebab yelah baby pun perlukan tenaga. Contohnya roti, nasi, roti, mungkin keju, mentega. Sebab nak makan roti kan? Dan sebagainya. Lagi, menyihatkan kulit ibu dan baby dan mencegah daripada gusi berdarah. Yang ini kita kena makan vitamin C. Contoh-contohnya buah-buahan lah. Buah-buah. Lagi apa lagi? Jambu batu. Jambu batu tu banyak vitamin C. Tomato. Kubis dan sebagainya. Karbo tu karbohidrat. Ni. Karbo tu karbohidrat lah Eka. Singkatan kepada karbohidrat kita panggil karbo sahaja. Sebab panjang nak eja Eka. Boleh? D dia macam O Karbohidrat. Yelah. D dia macam O Eka. Macam juga mikroorganism, kita tak panggil mikroorganism, kita panggil mikrob. Sebab panjang sangat nama dia.
Boleh. So, bila dah besar nanti orang panggil mikrob, tu merujuk kepada microorganism. Besar sangat. Panjang-panjang. Okey, go teruskan lagi Okey, sekarang ni untuk sistem saraf baby, kita perlukan banyak makan asid folik. Sekarang ni pun dah ada susu ibu kan. Ibu boleh makan susu juga. Contohnya brokoli. Eka suka brokoli tak? Lelaki pun kena makan. Bayam. Mengandung lagi lah. Kacang tanah ada banyak juga ni asid folik. Okey, pertumbuhan sel baru kita perlukan protein. Ingat, protein ni memang untuk pertumbuhan sel. Makanlah banyak daging, ayam, apa lagi? Ikan, susu, dan sebagainya lah. Okey, yang terakhir adalah pembentukan tulang, iaitu kita kena makan kalsium. Okey, kalsium, satu lagi fosforus. Okey, kalsium dan fosforus ni untuk membentuk tulang lah. Contohnya ikan bilis. Ikan bilis tu bukan ikan iblis, ikan bilis. Keju. Susu pun ada banyak kalsium. Jadi inilah makanan orang mengandung. Okey, dah. Boleh kita teruskan lagi? Dah siap salin? Juga habiskan sikit lagi, kita jangan merokok, minum arak dan juga isap dadah. Kalau tak, kesian babynya. Kesian pada mak, kesian pada baby. Cikgu rasa itu je guys untuk hari ni. Cukuplah untuk hari ni. Okey, korang nak tanya apa-apa tak?